Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertamanya, Ustazah ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua penonton yang mengikuti program Tadabbur Al-Quran Anjuran Salwa Malaysia, dan mudah-mudahan perbincangan kita ini akan memberi manfaat kepada semua dari sudut pencerahan agar apa yang kita timba daripada Al-Quran itu dapat kita realisasikan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi bersempena dengan hari ke-12 Ramadan, insya-Allah hari ini kita akan melihat sedikit tentang apa yang dapat ataupun sempat kita kutip lewat juzuk ke-12, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam perbincangan tentang juzuk 12 ini, Ustazah akan beri tumpuan hanya kepada surah Hud, walaupun juzuk 12 itu turut menjangkau ke surah lain. Ya, kerana apa? Kerana ada satu tema penting daripada surah Hud yang kita dapat selami dan cuba amalkan dalam kehidupan kita. Jadi tema ataupun tajuk kita pada hari ini ialah soal kesederhanaan. Kesederhanaan dalam ibadah dan kesederhanaan dalam perjuangan kita. Kerana dalam beragama, kadang-kadang manusia menjadi tertipu oleh emosi ataupun semangat sendiri. Ya, sebab itulah Islam itu datang dengan panduan, iaitu panduan Al-Quran, dan daripada Al-Quran itu para ulama mengistimbatkan ataupun mengambil hukum, ya, dalam pelbagai aspek sebagai panduan dan pedoman kepada seluruh manusia. Baik, dalam surah ini, ya, surah Hud, ya, yang saya sebut ini sebagai surah Hud. Jadi sebelum kita bincang tentang surah Hud, saya cuba untuk menarik perhatian semua tentang bagaimana Al-Quran itu menjentik akal kita. Ya, kadang-kadang berlaku ketidakseimbangan dalam kehidupan Muslim itu, masyarakat Muslim, mereka mencintai Al-Quran tetapi mereka melayani Al-Quran itu dengan cara yang tidak mengikut sunnah. Sebagai contoh, mereka seronok dengan Al-Quran dengan cara menginfakkan Al-Quran itu kepada mereka yang memerlukan. Perkara itu tidak salah, tetapi kalau kita menghargai Al-Quran itu dengan sekadar membelinya dan menginfakkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan, termasuk sekolah-sekolah tahfiz dan sebagainya, itu tidaklah memadai dan itu bukanlah menjadi tujuan untuk Al-Quran itu diturunkan. Kemudian ada juga setengah masyarakat Islam, terutamanya pada zaman-zaman dahululah, tahun 70-an, 80-an, ya, sekitar abad ke-20, suka menggantungkan ayat-ayat Al-Quran itu di seluruh ruang ataupun dinding di rumah mereka, dengan cara untuk seolah-olahnya mengambil tabarruk ataupun mengambil berkat ataupun nak menghalau gangguan-gangguan daripada rumah, misal kata. Itu adalah kefahaman-kefahaman yang tidak benar dan bukan itu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan kadang-kadang ayat-ayat yang terpapar di dinding-dinding itu tidak pun pernah dibaca oleh tuan rumah berkenaan dan tidak pun diketahui maknanya. Jadi pada hari ini mungkin Ustazah refresh sahaja tentang sikap kita yang sepatutnya terhadap Al-Quran. Jadi selain daripada kewajipan kita membaca Al-Quran sebagai satu disiplin, kita menuruti sunnah, iqtidaan ataupun ittibaan
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacanya dengan betul, membacanya secara tartil, ya, membacanya sebagai satu ibadah, bukan semata-mata belajar sahaja, tetapi sebagai satu ibadah. Kita belajar Al-Quran itu untuk membolehkan kita mampu membacanya dengan baik dan kita akan jadikannya amalan sebagai ibadah kita. Dan kemudian kita cuba juga untuk memahami isi kandungan Al-Quran itu. Itu adalah antara cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama sekali sudah tentulah kita sebagai mukmin, kita beriman dengan Al-Quran. Kerana ada di kalangan kita yang gagal beriman dengan Al-Quran kerana menganggap Al-Quran itu sebagai literatur biasa. Seolahnya buku-buku biasa, buku rujukan biasa. Walaupun ia tidak menyebutnya dengan kata-kata, tetapi sikapnya kepada Al-Quran itu menunjukkan ia meletakkan Al-Quran itu sebagai literatur biasa. Wal'iyadzubillah. Jadi syarat pertama kita nak berinteraksi dengan Al-Quran itu mesti dimulakan dengan keimanan. Jadi sebelum kita bincang tentang juzuk ke-12 ini, keseluruhan juzuk-juzuk yang ada iaitu 30 juzuk dalam Al-Quran itu harus diimani oleh semua tanpa tertinggal walau satu huruf pun. Artinya kitab Al-Quran itu sendiri mestilah diterima dengan penuh keimanan. Yang pertama. Yang kedua, membacanya dengan betul. Ya, membacanya secara tartil, membacanya sebagai satu ibadah. Yang ketiga, usaha untuk memahami Al-Quran itu. Apakah makna ayat-ayatnya? Apakah tema-tema yang ada dalam surah tersebut? Sebagaimana yang kita cuba buat pada hari ini. Iaitu untuk melihat, mentadabbur juzuk ke-12. Dan kali ini kita memberi penekanan ataupun beri fokus kepada surah Hud. Cuba memahami. Itu interaksi kita yang keempat dengan Al-Quran. Sekurang-kurangnya memahami makna literal. Sekurang-kurangnya di rumah kita itu, selain daripada kewajipan mempunyai mushaf, satu lagi wajib mempunyai kitab terjemahan. Kalau mushaf wajib menjadi naskah peribadi sebagaimana handphone. Tidak ada pun satu rumah handphone. Itu dikongsi kepada 6 orang. Dan begitu jugalah Al-Quran, tidak boleh Al-Quran itu dikongsi oleh banyak orang. Kita mesti ada Al-Quran peribadi kita sendiri. Sebagaimana sepatutnya lebih lagi daripada handphone tu. Ya? Kerana handphone tu kita tidak akan berkongsi dengan orang. Begitu juga Quran kita. Kerana kita tanda sampai mana dah kita baca. Ya, mungkin kita tanda dengan tanda-tanda yang mempunyai warna yang pelbagai. Ini ayat berkaitan apa. Kalau ayat berkaitan dengan inzar ataupun larangan ataupun pengharaman, mungkin kita boleh tanda dengan penanda yang lekat itu dengan warna merah, misal kata, yang berbentuk galakan ataupun suruhan, kita tanda dengan warna biru misal kata, dan berbentuk tabsyir, khabar-khabar gembira agar kita seronok melakukan ibadah, mengerjakan kebaikan dan kebajikan dengan janji-janji yang dibuat dalam Al-Quran, kita tanda dengan warna hijau. Jadi bila kita balik Al-Quran itu, ya, misal kata ada bertanda seperti ini, maka dia menjadi satu disiplin kepada kita dengan mushaf kita sendiri. Kita ada milik Al-Quran yang menjadi milik kita sendiri. Jadi kalau Quran terjemahan tu kita boleh terimalah untuk dikongsi dengan satu keluarga. Tetapi bila ia berpindah, berkahwin dan sebagainya, sambung belajar, bekerja, dia mesti di rumah itu, mesti ada Al-Quran terjemahan. Sebagai tanda disiplin kita untuk memahami ayat-ayat Quran sekurang-kurangnya dengan makna literal. Ya? Kalau lebih baik lagi, kita ada kitab tafsir. Sekurang-kurangnya kitab tafsir dalam bahasa Melayu. Tafsir, banyak tafsir dalam bahasa Melayu sekarang ni. Terjemahan misal kata, tafsir yang bahasa Melayu asal, tafsir Al-Azhar, tulisan Buya Hamka, tafsir yang asalnya bahasa Arab tetapi diterjemah seperti tafsir Al-Munir, karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Kemudian ada tafsir misal kata yang diterjemahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi ada itu pergi lebih mendalam lagi. Dan yang keempat, disiplin kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah menyeru masyarakat, menyeru orang lain, menyeru keluarga, selain daripada menyeru diri sendiri untuk mengamalkan dan merealisasikan apa yang ada dalam Al-Quran itu.
Dan mudah-mudahan dengan cara itu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekadar menjadi golongan yang berretorik sahaja dengan ayat-ayat Quran. Hanya berteori dengan ayat-ayat Quran, tetapi dalam banyak hal, dalam banyak aspek kehidupan, banyak perkara yang tertinggal dan kita gagal untuk merealisasikan isi kandungan Al-Quran. Baik. Jadi hari ini insya-Allah 12 Ramadan yang mulia, ya, alhamdulillah Allah panjangkan usia kita dan kita melihat menjenguk seketika dalam surah Hud. Permulaan untuk Ustazah sebut perbincangan dalam surah Hud ini, insya-Allah kita akan bincang tentang soal kesederhanaan dalam ibadah dan perjuangan. Jadi mengapa Al-Quran itu penting untuk kita memahami pelbagai aspek dan pelbagai dimensi kehidupan kita, ya, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Qamar ayat 17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Apa maknanya? Dan sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran, untuk diambil ibrah, untuk diambil pengajaran, untuk dibuat refleksi, untuk dijadikan renungan. Maka adakah orang mahu mengambil pelajaran? Ya? Maksudnya ada tak di kalangan orang yang beriman ini mahu mengambil pelajaran? Itu soalan dalam bentuk sesuatu yang menjentik akal kita, menjentik naluri dan jiwa kita. Kita akan bertanya pada diri sendiri, adakah aku ini seorang yang berinteraksi dengan Al-Quran? Adakah aku ini seorang yang cuba memahami Al-Quran dan cuba mengamalkannya? Jadi sama-samalah kita menjenguk ke surah Hud, surah yang ke-11 tetapi berada pada juzuk ke-13. Jadi jumlah ayatnya begitu menarik sekali, iaitu 1, 2, 3 ayat. Ya. Baik. Terlebih dahulu Ustazah nak perkenalkan surah Hud ini, iaitu surah Makkiyah. Ya, kalau ditanya oleh anak ataupun cucu kita, surah Makkiyah itu tidak semestinya nuzilat fi Makkah, tidak semestinya diturunkan di Mekah, boleh jadi turun di tempat lain, tetapi apa yang pandangan yang kuat kita lihat di kalangan ulama adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah, ya, nuzilat qabla al-hijrah, diturunkan sebelum hijrah. Jadi surah Hud ini, ya, mengapa dinamakan surah Hud? Kerana di dalamnya terdapat 5 kali, ya, nama Hud itu disebut, ya. Dan juga boleh dikatakan dalam surah Hud ini merupakan kisah Nabi Hud yang terpanjang dirakamkan berbanding dengan surah-surah lain. Baik. Pertamanya kita melihat dahulu apa yang terkandung dalam surah ini sebelum kita pergi pada topik kita tadi. Allah Ta'ala menerangkan pada permulaan surah ini tentang kebenaran Al-Quran sebagaimana yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kerana apa? Kerana kebenaran Al-Quran itu datang sekaligus bersama-sama dengan kesempurnaannya dari sudut ayat-ayatnya, dari sudut huraiannya, dari sudut hukumnya, dari sudut mencakupi seluruh aspek kehidupan. Pada ayat yang lain pula dalam surah ini, Allah SWT menggambarkan tabiat manusia yang apabila diberi kesenangan dan kemewahan hidup, ya, kemudian kesenangan itu ditarik balik, ada di kalangan manusia yang berputus asa, menjadi tidak bersyukur dan tidak mengenang budi dan tidak lagi menghargai dan mengingati kembali apakah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, ada dirakamkan juga dalam surah ini fenomena sebegini, iaitu fenomena manusia yang ketika mana diberikan nikmat mereka seronok, kemudian bila dia tarik dia rasa tersentak dan dia rasa kecil hati sungguh dengan takdir Allah Ta'ala itu, menyebabkan mereka menjadi orang yang putus asa. Kemudian dalam pada itu, ya, didatangkan juga contoh golongan yang baik, iaitu golongan macam mana? Manusia yang bersikap baik dan terpuji, iaitu pada mana-mana situasi pun mereka tetap beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu, ya,
di kalangan mereka ada manusia yang terpuji. Misal kata maksud terpuji itu pada ketika mana sekalipun mereka tetap beriman dan bersyukur. Sebagai contoh, mereka bersabar ketika ditimpa kesusahan, dan mereka tetap taat mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sama ada pada masa susah ataupun pada masa senang. Dan mereka bersyukur dengan segala nikmat Allah ya kepada mereka, dan orang-orang yang demikian sifatnya, natijahnya apa? Mereka itu akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan pahala yang besar. Jadi semua disiplin dalam kehidupan beragama itu, jika kita turuti, bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bukanlah dijadikan untuk Allah memerlukan ketaatan itu. Sebaliknya, kitalah yang memerlukan ketaatan itu. Dan dijanjikan orang-orang yang bersikap sedemikian akan mendapat keampunan daripada Allah SWT dan dapat pahala yang besar. Jadi tidak ada nikmat lain yang paling besar nilainya di sisi yang paling agung nilainya, ya, tidak ada nikmat lain yang paling agung melainkan nikmat mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah signifikannya dengan bulan Ramadan ini, bulan yang disebut bahawa bulan keberkatan yang di dalamnya mencurah-curah rahmat dan keampunan dan pembebasan dari api neraka. Jadi justru kita mesti mengambil manfaat selain daripada mengambil ibrah daripada juzuk ke-12 surah Hud juzuk ke-12 ini, dan kita juga mengambil pelajaran bahawa kita berada di bulan yang begitu murah sekali keampunan dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada mendapat keampunan dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kedua-duanya itu merupakan prasyarat untuk kita berjaya dan selamat di akhirat kelak. Dan kemudiannya lagi disebut bahawa dalam surah Hud ini, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda diperintahkan supaya sentiasa bersikap teguh di jalan yang betul, di jalan yang benar, dan jangan mereka bersyubhat ataupun menyetujui perbuatan orang-orang yang melakukan kezaliman dalam segala bentuk. Tak kira zalim dalam apa sahaja. Ya. Lebih-lebih lagi, ya, orang-orang yang menjadi musuh Islam ataupun musuh kepada umat Islam. Di samping itu, hendaklah mereka tetap mendirikan solat 5 waktu, ya, kerana amal-amal kebajikan, terutama solat itu boleh menghapuskan kejahatan. Ya. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik ataupun amal-amal yang baik itu mampu menghilangkan, ya, melupuskan segala dosa dan kesalahan kita. Dan hendaklah mereka bersabar dalam mengerjakan suruhan Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik. Dalam berbalik kepada topik kita tadi, ya, dalam surah Hud ini membincangkan tentang soal kesederhanaan dalam ibadah dan perjuangan. Sebagaimana yang Ustazah sebutkan pada awal tadi, seringkali sahaja manusia itu, orang mukmin itu ditipu ataupun tertipu di sepanjang jalan kehidupannya. Jika dia tidak menekuni ilmu, dia tidak sedar bahawa walaupun dia duduk dalam keadaan ibadah, walaupun mereka duduk dalam keadaan berjuang, mereka seringkali tertipu. Iaitu tertipu dalam konteks ini, bila kita bicarakan soal kesederhanaan, orang merasakan bersungguh-sungguh, berlebih-lebih, bermati-matian itulah yang lebih baik dalam ibadah. Kerana kita berkorban. Contohnya kita qiyam, tanpa kita rehat, tanpa kita tidur. Contohnya kita puasa sunat, sehingga kita tidak gemar lagi kepada hari kita berbuka. Contohnya kita sering beruzlah,
sehingga kita tiada lagi minat kepada wanita dan merasakan perkahwinan itu tidak berapa signifikan bagi orang yang benar-benar nak mencari, nak taqarrub kepada Allah SWT ataupun nak menjadi orang-orang yang muqarrabin. Jadi itulah perkara-perkara yang melampau dalam soal ibadah, misal kata. Ataupun dalam soal-soal lain, misal kata dalam soal perjuangan. Ada orang yang terjerumus dalam tipuan-tipuan syaitan dan tipuan-tipuan nafsu sendiri tadi, merasakan mereka sahajalah yang suci berjuang dan orang lain tu lambat berjuang ataupun orang lain tu tidak kena caranya. Ya, sehingga kadang-kadang kita meremehkan keputusan syura, kita merasakan bahawa golongan kita lebih baik daripada golongan lain. Kerana itulah sejarah golongan yang melampau ini sudah bermula sejak zaman para sahabat lagi. Ya, mereka yang melampau ini merasakan khalifah yang ada itu tidak cukup baik untuk menjadi khalifah. Bahkan mereka mempunyai inspirasi untuk mendapat khalifah yang lebih baik. Sehingga kemuncak daripada kemelampauan ini ada di kalangan mereka yang tergamak untuk membunuh khalifah. Dan perbuatan membunuh khalifah itu ia rasakan begitu suci sekali. Kerana itu menamatkan fitnah kepada umat Islam. Sampai macam tu sekali ya. Sifat melampau ataupun ghulu itu membunuh kesederhanaan yang dianjurkan dalam Islam. Jadi sebab itulah kalau kita tengok peristiwa bagaimana ketika mana salah seorang daripada Khulafa' Ar-Rashidin dibunuh, ketika mana dibunuh balas, ya, individu yang bersalah ini tadi suruh dibunuh, ia juga dibunuh dengan cara yang sama. Ya, sebab dia merasakan bahawa itu satu perjuangan. Dan dia nak supaya pada senjata itu juga disapu racun yang berbisa yang harganya kalau tidak silap saya 1,000 dinar ataupun lebih dari itu, supaya orang yang terkena tikaman tadi tidak mati serta-merta, sebaliknya akan merasai kesakitan azab akibat daripada kesan racun yang disapu pada senjata berkenaan. Dan orang yang bersalah ini ingin merasakan hal yang sama, ingin menikmati azab seksa sakit tadi agar dia dapat merasai kepuasan bagaimana itu dirasai oleh khalifah yang dibunuh. Jadi orang ini merupakan antara sahabat yang paling kuat beribadah, tetapi kita dapat pelajari daripada sejarah bahawa berlaku kemelampauan ataupun ghulu itu dalam ibadah dan perjuangan yang mana itu sama sekali tidak dianjurkan, malah ditegah dan dilarang oleh Islam. Kerana apa? Natijahnya sangat besar sebagaimana yang kita sebut tadi, kalau ibadah menjadikan orang itu berlebih-lebihan dan akhirnya mereka jadi penat sendiri. Ya, sedangkan Allah itu tidak pernah bosan, tetapi manusia itu sampai waktunya dia akan jadi bosan. Jadi kesederhanaan itu adalah pilihan yang terbaik. Dan yang kedua tadi berkaitan dengan perjuangan, ya, perjuangan kemelampauan ataupun ghulu dalam perjuangan itu akan membawa kepada kejahatan ataupun penyelewengan, ya, keluar daripada jalan kebenaran sehingga tergamak membunuh khalifah. Jadi itu contoh. Dan kembali semula kepada topik kita, iaitu kesederhanaan dalam ibadah dan perjuangan. Ya, kalau kita tengok misal kata dalam ayat-ayat yang di penghujung surah, misal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memerintahkan, ya, agar umatnya untuk beristiqamah dalam apa yang telah diperintahkan. Jangan berlebihan daripada apa yang telah disuruh, ya, agar umat tadi tidak melampaui batas, ya. Ustazah petik sikit, ya, tentang ayat ke-12, 112. Misalnya kata auzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirt, ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir.
Oleh itu, hendaklah engkau, wahai Muhammad, sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian. Dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Itu ayat 112. Dan begitu juga ayat 113. Ya, dalam perjuangan saya kata kita tidak boleh melampaui batas. Walaupun yang kita nak perjuangkan itu kebenaran. Tetapi kebenaran yang kita nak perjuangkan itu mestilah mengikut lunas-lunas, jalan-jalan, cara-cara, pendekatan yang selari dengan sunnah dan juga hukum syarak. Ya, kerana apa? Dalam kaedah fiqh, matlamat tidak menghalalkan cara. Bagaimana murni sekalipun niat dan nawaitu kita atas dasar nak menegakkan kebenaran dan nak membela Islam, tetapi cara-cara itu mestilah kita ada disiplin yang tersendiri untuk kita patuhi. Kemudian ayat 113 misal kata auzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Hud, wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Selalu kita jumpa ataupun dengar ayat ni ketika musim pilihan raya. Ya, sudah pastilah satu pihak yang merasakan satu pihak lagi zalim akan membaca ayat ini, dan satu pihak lagi pula merasakan pihak yang satu lagi zalim juga membaca ayat ini, supaya dengan harapan tidak akan ada orang yang cenderung kepada kezaliman. Jadi ayat ini bukanlah diturunkan untuk tujuan pilihan raya semata-mata, tetapi ia madin ila yaumil qiyamah. Ia tetap teguh, kekal, relevan hingga ke hari kiamat. Iaitu apa maksudnya? Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim. Tidak kira dalam mana-mana aspek kehidupan. Pekerjaan, perniagaan, politik, kemasyarakatan, kesihatan dan sebagainya. Tidak ada satu suruhan untuk kita berbuat zalim, dan tidak ada juga suruhan untuk kita cenderung kepada puak yang zalim. Sebaliknya apa yang ada ialah umat Islam itu dilarang keras menjadi orang yang zalim, bahkan dilarang juga untuk cenderung kepada golongan yang zalim. Maknanya walaupun kita tak berbuat zalim, kita menyokong ataupun berdiam diri macam tanda setuju dengan puak yang zalim juga dilarang dalam Islam. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim. Maka kalau kamu melakukan hal sedemikian, api neraka akan membakar kamu. Sedangkan kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain selain daripada Allah SWT. Kemudian dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan. Ketika mana hidup di dunia, mungkin kita rasa tidak perlu kepada pertolongan orang lain. Tetapi di akhirat, semua kita tidak ada harapan untuk selamat, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ayat ke-115 melengkapkan perintah Allah ini untuk istiqamah atas jalan kebenaran, iaitu apa? Dengan cara yang macam mana? Kalau kita berjuang sekalipun, kalau kita meninggalkan kewajipan agama, perjuangan kita itu sia-sia. Jadi sebab itulah ayat misal kata ayat ke-114 ya. Wa aqimis salata, ya. Dalam ni disebut tentang dua ayat, ya, 114 dan 115, ya. Kalau kita tengok dalam ayat 114 dan 115 ni, dua-dua bercerita tentang solat. Ya, Ustazah ringkas oleh kerana masa sangat cemburu, jadi kita ringkaskan terus kepada terjemahan. Dan dirikanlah solat, wahai Muhammad, yakni engkau dan juga umatmu. Ya. Pada dua bahagian siang, iaitu pagi dan petang, dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan terutama solat itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang sedemikian akan menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu mengambil peringatan. Kemudian dilengkapkan dengan makna ayat ke-115, ya. Dan bersabarlah wahai Muhammad, yakni engkau dan umatmu dalam mengerjakan surahan Allah tadi.
Jadi walaupun tidak disebut perkataan solat dalam ayat 115, tetapi ayat 115 masih berbicara dalam konteks solat. Iaitu bersabar dalam melakukan ketaatan tadi. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, artinya dalam soal istiqamah tadi, ya, kita kena faham bahawa satunya kita kena buat dengan cara yang betul, yang benar. Kita nawaitu kita memang menyokong dari sudut prinsipnya menyokong kebenaran. Kemudian kita melakukan sokongan tadi ataupun perjuangan tadi dengan cara yang benar juga, sebagaimana yang dianjurkan oleh syarak, sebagaimana yang dianjurkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang ketiga, kita dianjurkan supaya terus istiqamah. Ya. Istiqamah dalam ibadah dan juga perjuangan. Dan istiqamah itu merupakan penyelesaian bagi masalah kalau kita kehilangan motivasi dan semangat dalam berjuang, semangat dalam berdakwah, semangat dalam kerja-kerja Islam, semangat dalam tugas-tugas sebagai anggota ataupun ahli kepada gerakan Islam ataupun gerakan dakwah. Dan perintah untuk tidak melampaui batas itu dapat mengubati isu kekerasan ataupun mengawal isu tuduhan terhadap gerakan Islam ini sebagai teroris ataupun golongan yang pengganas. Jadi kerana apa? Kerana macam mana sekalipun semangat kita dalam melakukan dakwah, dalam menegakkan hukum Allah di muka bumi ini, semua itu mesti kita jalani dalam disiplin yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui kitabnya dan juga disiplin yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Kemudian Ustazah sambung sikit lagi. Pada perintah untuk tidak cenderung kepada orang yang zalim itu termasuklah kita tidak mudah menyerah kalah. Ya, tidak menyerah kalah dengan orang-orang yang zalim. Sama sebagaimana larangan untuk kita tidak melampaui batas tadi, ya, kerana sikap tidak melampaui batas itu akan mengawal kita, membendung kita daripada berbuat sesuatu yang salah pada tempatnya, ya. Okey. Jadi oleh kerana ketiga-tiga isu tadi begitu berat sekali untuk dilaksanakan, ya, maka apa yang penting yang kita lihat adalah apa? Kita mesti melazimi dengan sifat sabar. Ya, baik. Kalau kita tengok, kalau kita jenguk pemikiran Hasan Al-Basri, saya kata, Subhanallah, Maha Suci Allah yang menjadikan al-i'tidal itu, ya, dalam beragama itu, i'tidal. Maksudnya kesederhanaan dalam beragama itu, ya, terdapat pada dua larangan tadi. Satunya la tatghaw, kalau masih ingat ayat yang Ustazah baca tadi, dan juga la wala tarkanu, ya, ila allazina zalamu. Jadi jangan kamu melampaui batas dalam berjuang dan jangan juga kamu cenderung kepada orang yang zalim. Ada juga orang yang berjuang, tetapi bila ada pemimpin yang zalim mengajak ia menyertai grup perjuangan mereka, boleh pula ia sertai. Itu satu kekeliruan dan kesalahan yang besar dan nyata yang sepatutnya kita orang beriman kena waspadai. Apapun ibadah kita, apapun perjuangan kita, kita kena pastikan bahawa kita duduk dalam makna sederhana. Apa makna sederhana? Sederhana bukan bermakna buat lebih kurang. Sederhana bermakna kita melakukan dengan tidak melampaui batas dan kita lakukan tepat sebagaimana yang dikehendaki dalam konteks Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Ustaz nak sebut juga di sini tentang sedikit, ya, sebelum kita berpisah, ialah tentang kisah dakwah Nabi, Nabi-Nabi dalam yang terdapat dalam surah Hud ini. Selain daripada kisah Nabi Hud, terdapat juga kisah dakwah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana Nabi Nuh ini berjuang selama 95 tahun,
Ya, kalau kita tengok tafsiran yang dibuat oleh para ulama, dan hanya sedikit saja, ya. Ada riwayat kata 60 lebih, ya. Pokok pangkalnya tidak melebihi 100 orang lah, ya. Orang yang mengikut dakwah baginda. Jadi dalam konteks kita sebagai gerakan dakwah dan gerakan Islam, tidak seharusnya kuantiti semata-mata menjadi matlamat kita. Ya, kerana apa? Kerana kita tidak perlu berduka cita kalau kita tidak dapat nombor yang banyak. Tetapi kita harus berduka cita kalau kita mempunyai ahli yang ramai tetapi mereka itu tidak dapat memenuhi hasrat gerakan dakwah ataupun gerakan Islam itu wujud untuk memperjuangkan Islam dengan cara-cara yang betul sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Ustazah nak sebut sikit tentang pada kisah Nabi Hud itu ada sesuatu yang kita boleh pelajari yang tepat sekali dengan kedatangan Ramadan ini, iaitu tentang kekuatan kerohanian, ruhaniyah melalui istighfar. Ya, fastaghfiru rabbakum. Ya. Jadi kita kena sentiasa beristighfar kepada Allah SWT dalam mengatasi segala isu, tribulasi, cabaran, ujian yang kita hadapi di sepanjang jalan dakwah. Jadi kalau kita tengok apa yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin dalam sirah perjuangan mereka, mereka bukan sahaja bertumpu kepada taktik dan strategi untuk mendekati mad'u ataupun kumpulan sasaran, tetapi yang lebih penting adalah hubungan kerohanian ataupun ruhaniyah dan juga tarbiyah ruhiyah, pendidikan jiwa, pembersihan jiwa, tazkiyatul anfus, pembersihan jiwa yang mereka lakukan. Itulah yang menjadi kunci kepada kekuatan mereka, ya, yang mana kekuatan mereka itu sudah pastilah datangnya daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan ada satu ayat yang memberi motivasi kepada kita, iaitu fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sebenarnya sesiapa, ya, maksudnya ayat yang sebelum tu, kalau orang tu boleh bersabar dan bertakwa dan menjaga diri dan bersyukur dan taat kepada perintah Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan kita mendapat nikmat. Selain daripada diberi keberkatan dalam Ramadan, juga kita mendapat nikmat akan bertemu dengan Lailatul Qadar dan mendapat keampunan serta pembebasan daripada api neraka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita maklumi, Wadah telah pun melancarkan tabung pengembangan Anjung Rahmat. Tujuan tabung ini adalah untuk membeli tanah di bersebelahan